أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama kali dan buat selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin inayah dan qudrah dan iradahnya, alhamdulillah pada tahun ini dapat kita bertemu kembali dengan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bahkan ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, yang mana inilah bulan yang mana kita setelah kita nanti hampir 11 bulan dan akhirnya Allah Subhanahu taala bertemukan kita pada bulan yang barakah ini, ialah bulan Ramadan Karim Al-Mubarak. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Barisan Panitia Agama Islam SK Tasik Utara yang telah memberi peluang kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan yang saya kasihi, untuk kita sama-sama merenung kembali dalam kita menelusuri amalan-amalan ataupun persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kita menghayati bulan Ramadan yang alhamdulillah pada malam ini ialah malam yang ke-19. Jadi pada kesempatan ini insya-Allah saya akan bersama tuan-tuan untuk kita mengupas kembali apa yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, dan juga diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu anhum ajma'in, yang mana mudah-mudahan dengan sebahagian huraian ataupun penyampaian yang saya ambil daripada kitab Lataif Al-Ma'arif Liwasil Hazal Am yang dikarang oleh kitab Ibn Rajab Hanbali, yang insya-Allah banyak intipati dan perkara-perkara yang akan dapat kita bincangkan pada malam ini, yang mana mudah-mudahan dengan sedikit perbahasan yang saya dapat kongsi pada tuan-tuan, insya-Allah kita semua akan dapat banyak keberkatan dan rahmat di sisinya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di kesempatan ini insya-Allah, sebelum kita memulakan perbahasan atau pembincangan pada malam ini, marilah kita sama-sama mengawali pertemuan kita dengan bacaan Al-Kitab wa ila hati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya-Allah pada malam ni kita akan membuat sedikit satu kaji selidik dan pembincangan tentang apa yang dikarang oleh kitab ini, insya-Allah, tentang majlis yang keempat, iaitu ta'lim berkaitan tentang amalan berzikir dan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang mana insya-Allah pada kesempatan ini saya akan menghuraikan atau membicarakan sebahagian daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan 10 malam terakhir, yang mana banyak dimaklumkan bahkan dibicarakan oleh sebahagian hadis Rasulullah SAW
Bahkan dinyatakan Al-Quran tentang persiapan umat Islam, bahkan persiapan Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau dalam mencari keberkatan 10 malam terakhir, yang mana antara-antaranya yang dimasyhurkan bahawa 10 malam terakhir itu turunnya malam Lailatul Qadar, yang mana telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Qadr, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi yang mana dalam ayat ini dibicarakan yang mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah kami turunkan pada malam tersebut itu malam Lailatul Qadar. Jadi bila ditanya dalam Al-Quran, maka wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apakah itu malam Lailatul Qadar, iaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebut oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu a'mari baina ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatku hanyalah sekitar antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Jadi kalau kita perhatikan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak sama seperti umat-umat Nabi yang terdahulu. Umat Nabi terdahulu kalau kita lihat sangat panjang umurnya. Kalau kita ambil contoh umur Nabi Adam alaihissalam, umur Nabi Adam sendiri pun hampir lebih kurang 1000 tahun panjangnya umur Nabi Adam. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, lebih kurang 950 tahun panjang umur Nabi yang terdahulu, bahkan umur umat Nabi yang terdahulu. Akan tetapi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri menyatakan bahawa a'mari baina ummati baina sittina wa sab'in, antara umur umat Nabi SAW, umur umatku ialah antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana kita perhatikan singkatnya umur kita berbanding umat itu dahulu. Akan tetapi Allah SWT yang maha pemurah lagi maha penyayang telah mengurniakan satu kelebihan untuk umat Nabi Muhammad SAW berbanding umat-umat yang lain, ialah yang mana Allah Ta'ala akan anugerahkan satu malam yang mana kalau kita ambil peluang, kita ambil kesempatan, iaitu malam Lailatul Qadar, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan tu kalau kita dapat, kita akan dapat anugerah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita perhatikan 1000 bulan ini diperhatikan, maka dibahagikanlah dengan sedikit kajian atau kira-kira matematik, lebih kurang 83 tahun ataupun 84 tahun kelebihan seseorang itu beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bila kita perhatikan tentang kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan ni sangat banyak. Bulan Ramadan ni ialah bulan yang mana Allah Taala gandakan amalan kita, pahala kita. Kalau kita bicarakan tentang hadis-hadis yang sebelum ini, telah nyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam ni, yang mana Allah Ta'ala akan bagi dia kelebihan-kelebihan yang tertentu, yang mana setiap satu kebaikan dia akan diberi 10 pahala. Bahkan dia akan mencecah hampir 700 kali ganda. Maka disebut dalam hadis ini, nyatakan bahawa Rasulullah SAW menyatakan bahawa bulan Ramadan ni bulan yang mana pahala kita ni bertambah-tambah. Bahkan dinyatakan oleh satu hadis bahawa Rasulullah kata, satu hadis kursi, Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla illa as-siyam, kecuali puasa. Puasa ni Allah Taala kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka Allah Taala berfirman, semua amalan umat Nabi Muhammad SAW ni akan digandakan daripada 10 pahala hingga mencecah 700 kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, fa innahu li, puasa ni untukku, wa ana ajzi bih, dan aku saja yang akan memberi ikut kehendak aku sendiri. Ikut kehendak aku sendiri. Kerana apa? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya umatku ni, hambaku ni, dia meninggalkan apa dia? Syahwatnya,
keinginannya, untuk apa-apa keinginan yang dia inginkan di waktu siang, dia tinggalkan kerana Allah SWT. Wa ta'amuhu, makannya, makan. Wa syarabahu, iaitu minumnya, min ajli, keranaku, kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan di bulan-bulan lain kita boleh makan dan minum dan apa saja kita buat, tapi bulan Ramadan Allah Taala cuba mendidik kita agar kita menjadi hamba Allah yang taat dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharuskan di bulan lain untuk mendapatkan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, diam tak diam kita sebenarnya semakin hampir meninggalkan Ramadan yang kita kasihi ini. Belum tentu lagi kita akan jumpa lagi Ramadan yang akan datang pada tahun yang akan datang. Bahkan kita menyaksikan juga sahabat-sahabat, orang-orang yang kita kasihi telah pun meninggalkan kita. Maka kita ambillah kesedaran untuk kita sama-sama menginsafi diri sendiri, terutama saya sendiri yang berbicara pada saat ini, agar kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agar Ramadan kali ini kita akan dapat tempuhi dengan amal-amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya bukanlah orang yang terbaik untuk menyampaikan sesuatu yang terbaik pada tuan-tuan pada saat ini, tapi saya hanyalah menumpang menyampaikan sedikit ilmu yang ada, yang mana mudah-mudahan dengan kita berkongsi sedikit sebanyak daripada untayan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan banyak mendapat keberkatan dan kebaikan di sisinya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita perhatikan puasa yang kita lalui ini, adakah semakin kita dekat pada Allah SWT atau semakin jauh daripadanya? Maka kita lihat, kalau kita bulan Ramadan kita tak ambil peluang untuk mendekatkan diri kepadanya, bilakah lagi kita nak ambil peluang di bulan-bulan yang lain? Kerana bulan Ramadan ialah bulan yang mana setiap amalan kita ni digandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita lihat puasa ni satu Ramadan ni satu anugerah sebenarnya, bukan satu perkara yang membebankan umat Islam, tapi satu anugerah yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dinyatakan Al-Quran itu ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah difardukan, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya apa dia? Hadiahnya kita akan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat Ramadan, tuan-tuan. Ramadan ialah madrasah tarbiyah. Madrasah tarbiyah itu satu didikan ataupun madrasah atau satu institusi mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang semakin dekat di sisinya. Sebab tu kita perhatikan bulan Ramadan ni kita akan sentiasa didorong untuk melaksanakan ketaatan di sisinya. Bahkan kita digalakkan menambah-nambah amal-amal soleh dalam bulan Ramadan. Bahkan baru-baru ni telah berlalunya nuzul Al-Quran pada 16-17 Ramadan, yang mana kita ambil peluang tentang penurunan Al-Quran ni adalah satu mukjizat yang terbesar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita sentiasa mengambil peluang untuk membacanya dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Dan akhirnya mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sebahagian daripada ayat Al-Quran, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita daripada azab kubur, insya-Allah, dan memudahkan urusan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu Allah sekalian, bila kita perhatikan tentang kelebihan-kelebihan Ramadan ni, ialah satu kesempatan yang diberi oleh Allah SWT pada kita, yang mana antaranya doa-doa kita telah dimakbulkan oleh Allah SWT, yang mana antaranya doa yang biasa kita amalkan, iaitu setiap kali sebelum masuknya Ramadan kita akan berdoa pada Allah. Doanya apa dia? Doanya kita akan baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah, berkatilah kami ya Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampai ke umur kami ya Allah di bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Itu Allah sekalian, bila doa kita dimakbulkan, kita dah berada di bulan Ramadan, apa pula kesediaan kita? Apakah kesungguhan kita untuk mencari kelebihan-kelebihan ataupun
masa-masa yang ada dalam kehidupan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi kesempatan ini saya akan membacakan sedikit daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kitab ini disebut dalam As-Sahihaini. As-Sahihaini maksudnya apa yang dibawa oleh Bukhari wal Muslim, dua pengarang atau perekod hadis yang sahih, yang mana dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Dan satu hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bagaimana keadaan Rasulullah SAW ni bila berada pada 10 malam terakhir. Jadi nyatakan sini bahawa kan Rasulullah SAW iza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Ada beberapa keadaan di sini bahawa Rasulullah akan buat 3 keadaan. Yang pertama, apabila Rasulullah SAW bila masuk 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, baginda akan syadda mi'zarahu. Rasulullah baginda akan mengetatkan ikatan kainnya. Mengetatkan ikatan kainnya. Kemudian yang kedua wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa anqaza ahlahu, serta mengejutkan ahli keluarganya. Untuk apa dia? Untuk menunaikan solat, solat sunat tahajud dan sebagainya. Kalau kita perhatikan maksud syadda mi'zarahu, jadi kat sini para ulama mentafsirkan atau menyatakan maksud syadda mi'zarahu, maksud syadda mi'zarahu maksud mengetatkan ikatan kain ialah Rasulullah akan meninggalkan tempat tidur dengan tidak bersama-sama dengan isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan pada 10 malam terakhir, Rasulullah akan meninggalkan atau tidak bersama lagi untuk bersama isterinya untuk tidur bersama. Bahkan Rasulullah akan ambil peluang pada 10 malam terakhir ni untuk beriktikaf di tempat-tempat mulia, iaitu masjid, untuk mencari keberkatan 10 malam terakhir, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya di sini kita dapat lihat bahawa keadaan baginda Rasulullah SAW ketika hidupnya, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh mencari. Sedangkan kita mengetahui bahawa baginda Rasulullah SAW antara insan yang dijamin oleh Allah masuk syurganya. Maksud dijamin oleh Allah masuk syurga tanpa hisab, dimudahkan oleh Allah. Bahkan pernah kita sedia maklum, satu ketika baginda Rasulullah SAW sedang bangun malam, beliau bangun sampai bengkak kakinya, sampai bengkak kaki baginda, bukulali baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Aisyah, isteri baginda, menegur, wahai suamiku, kenapa kamu bersungguh-sungguh bangun malam, sedangkan kamu ni, wahai suamiku, dijanji oleh Allah masuk syurga. Maka Rasulullah kata, afala an akuna abdan syakura. Rasulullah kata, bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bayangkan Rasulullah, kalau orang yang dijanjikan oleh Allah masuk syurga ni masih lagi bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah dan mencari ketaatan di sisinya. Bahkan ada setengah sahabat Nabi SAW pernah sembahyang sunat bersama Rasulullah, sembahyang sunat tahajud sebagainya. Rasulullah dalam rakaat pertama, beliau pernah menghabiskan satu surah Al-Baqarah dalam bacaannya. Sampai sahabat Nabi kata, Masya Allah, begitu kuat azamnya Rasulullah untuk menghidupkan malam-malam yang ada dengan bacaan Al-Quran. Dan beliau sendiri kadang-kadang bila bangun, bukan beliau bangun, tapi beliau akan wa ahya ilaihi, menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya. Perkara ini kita akan perhatikan sini bahawa bila kita masuk 10 malam terakhir ni, bukan kita sahaja yang kita akan buat amalan ni, bahkan kita dianjurkan. Kalau kita lihat apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW,
beliau menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya untuk sama-sama mencari berkatan 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita perhatikan bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain pun turut mengikutinya. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, beliau pun turut sama menjejaki contoh yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, baik. Bila kita perhatikan di sini bahawa inilah salah satu amalan yang kita nampak lihat Rasulullah SAW bila pada 10 malam terakhir dia syadda mi'zarahu, beliau mengetatkan ikatan kainnya, iaitu beliau tidak lagi tidur bersama dengan isteri-isteri baginda Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang timbul persoalan, kata Ustaz, jadi 10 malam terakhir ni dah tak boleh tidur dengan isteri lah, mana kena tinggalkan isteri kita lah, mana kita tak boleh dilarang. Tidak tuan-tuan, tidaklah menjadi satu kesalahan kalau kita tidur dengan ahli keluarga kita, dengan isteri kita, tidak ada masalah. Tapi bila kita ingin mencari satu yang lebih terbaik, satu malam yang bukan senang Allah nak bagi, malam yang Allah berjanji kelebihan-kelebihan sangat banyak, maka Rasulullah SAW cuba mengelakkan untuk tidur bersama isterinya, dan beliau menghabiskan 10 malam terakhirnya dengan beriktikaf, menambah-nambah amal soleh di masjid dan sebagainya untuk mencari keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sekian. Ini yang disebut dalam riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim juga disebut juga tentang hadis ini, yang mana lebih kurang berbunyi wa ahyal laila wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Lebih kurang pada hadis yang atas tadi, yang mana maksudnya lebih kurang seperti yang kita bicarakan sebelum tadi, iaitu Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir beliau wa ahyal laila, baginda menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya dan bersungguh-sungguh serta mengikatkan atau mengetatkan ikatan kain baginda Rasulullah SAW. Inilah yang disebut amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir. Kita orang sekian, kalau kita dah lihat pada saat ni peluang-peluang yang dah ada depan kita ni, kita carilah kesungguhan untuk kita memujahadah, untuk kita memujahadah, untuk kita sama-sama mencari keberkatan. Ustaz, sekarang ni dalam tempoh PKP ni boleh ke buat perkara-perkara ni kan senang kita nak buat norma baru ni lain Ustaz kan. Alhamdulillah kalau kita perhatikan memang kalau norma baru ni tak sama seperti kita sebelum PKP, betul kan? Kalau sebelum PKP ni kita semayang pun tidak ada penjarakan, semuanya rapat, kemudian bila kita mulai pun kita boleh menghabiskan sepanjang malam di masjid dan sebagainya. Jadi bila tempoh PKP ni banyak perkara SOP Ustaz kan kena ikuti. Leceh lagi ni macam mana buat? Jangan tuan-tuan, jangan kita mempersulitkan apa yang telah berlaku sekarang ni. Percayalah apa yang berlaku sekarang ni mungkin ada satu peringatan dari Allah SWT kepada kita, agar kita memuhasabah lah dalam keadaan cabaran COVID-19 ni yang belum reda ni. Kita mohonlah kepada Allah SWT agar dalam malam-malam terakhir kita mohon agar COVID-19 ni dapat reda dengan segera, dan mudah-mudahan wabak ni diangkat dengan cepat dengan izin Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Itu Allah sekian. Bila kita perhatikan dalam keadaan norma baru ni, kita masih lagi bersyukur pada Allah SWT. Walaupun keadaan seperti itu, kita masih lagi berpeluang menghidupkan malam-malam kita di masjid. Walaupun ialah semayang kita ada penjarakan. Kadang-kadang orang bertanya kenapa perlu ada jarak dan sebagainya. Adakah ini satu sebab musibah-musibah yang lain ke? Tidaklah termasuk yang perkara ini berlaku ni kerana melihat kepada langkah-langkah yang lebih baik untuk mencegah sesuatu perkara tu. Maka para ulama telah melihat tentang kelebihan ataupun kaedah-kaedah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang lebih berat. Maka kita terpaksa, atau bukan terpaksa, kita perlu mengikuti kata-kata ulul amri, pemerintah kita, bahkan nasihat-nasihat kesihatan dan nasihat-nasihat para alim ulama. Sudah tentunya mereka lebih faham tentang kaedah-kaedah ibadah yang kita laksanakan sekarang ni. Mudah-mudahan insya-Allah
Bila kita yakin dan kita beramal dengan satu perkara yang telah ditentukan, maka insya-Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu taala, walaupun ada penjarakan antara kita kerana ingin mencegah sesuatu perkara yang lebih berat. Jadi bila kita ditakdirkan untuk berpeluang iktikaf, bila kita iktikaf di masjid dengan norma baru ni, tetap juga diberi peluang oleh ulul amri kita, pemerintah kita, tapi dalam keadaan masa yang tidaklah terlalu panjang, insya-Allah mungkinlah sejam dua, lebih kurang gitulah, untuk kita mencari ruang-ruang waktu hidup kita. Ruang-ruang waktu hidup kita ni keberkatan dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, agar ibadah kita ni terima oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam perbahasan kita di saat ini, saya akan membawa beberapa hadis yang lain, yang dibawa diriwayatkan oleh Muslim juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana satu keadaan bahawa kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Ada satu hadis yang lain tapi hampir sama kaedahnya ataupun maksudnya, yang mana Rasulullah SAW diriwayat oleh Aisyah juga, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadahnya pada 10 malam terakhir berbanding pada waktu lain. Ini perkara yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah ni sentiasa memperhatikan, beliau Ummul Mukminin memperhatikan apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW, dan perkara ini harus kita contohi agar kita dapat banyak kelebihan dan keberkatan dalam menghidupkan malam Ramadan, yang mana disebut oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu man qama atau man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasulullah kata apa dia, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ataupun menghidupkan malam-malam Ramadan, kita perhatikan sini. Yang pertama, Rasulullah kata man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan harapan di sisi Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu, insya-Allah. Dan Rasulullah kata man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, akan diampunkan juga dosa-dosanya di sisi Allah seperti mana dosa-dosa yang terdahulu, insya-Allah. Mana sini tuan-tuan sekalian, dapat kita perhatikan malam-malam Ramadan kita ni punya kelebihan-kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita berpuasa pada siang hari, kita dianjurkan agar kita dipermudahkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan yang kita lalui sekarang ni. Kadang-kadang kita, ustaz saya ni memanglah ustaz kita bekerja kan, kadang rasa penat. Betul tuan-tuan, bila kita dalam suasana kita bekerja mencari rezeki dan masa-sama kita beribadah, memang kita akan ada rasa sedikit keletihan, tetapi tuan-tuan sekalian, keletihan tu bila kita buat dengan penuh ikhlas, dengan mencari redha Allah SWT, segala-galanya akan terbayar di akhirat kelak, insya-Allah, dengan ganjaran-ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beramal soleh di sisinya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatikan dalam kitab ni bahawa dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, u'tiyat ummati fi Ramadan, diberi kepada umatku dalam bulan Ramadan, lam tu'tahu ummatun qablahum, umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kata akan diberi 5 kelebihan, 5 kelebihan berbanding umat-umat yang terdahulu. Masya-Allah. Apakah 5 kelebihan tu? Yang pertama sekali, khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Yang pertama sekali ialah bau mulut orang yang berpuasa ni lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bau minyak wangi. Kalau mulut kita sekarang ni kat dunia, memanglah kalau kita berpuasa, mulut kita kadang-kadang kita rasa, ya Allah, kenapa bau mulut aku macam ni? Tapi sekalian, itu memang tu tanda kita berpuasa. Kalau mulut kita bau kari ke, bau ayam golek ke, ayam goreng ke, bau cepedak ke, itu cerita lain lah. Maknanya kita ni
berpuasa ni mulut kita memang kurang sikit enak baunya. Kerana apa? Perut kita dah kosong tanpa makanan. Jadi mengeluarkan bau yang kurang. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah kata apa dia? Khulufu famil shaim atyabu indallah. Orang yang berpuasa ni mulut di sisi Allah SWT lebih harum daripada haruman kasturi. Maknanya inilah keadaan orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan. Mulutnya akan wangi di sisi Allah SWT. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Apa dia yang kedua untuk kelebihan umat Rasulullah SAW yang puasanya? Yang mana kelebihan yang kedua itu wa tastaghfiru lahumul malaika. Para malaikat akan mendoakan keampunan kepadanya hingga berbuka. Malaikat akan mendoakan keampunan kepadanya. Malaikat doa, ya Allah, keampunilah dosa-dosa hamba-Mu ni ya Allah. Dia sedang menahan terik lapar dan haga, bersungguh mencari ridha-Mu ya Allah, maka ampunilah. Malaikat tak putus-putus tuan-tuan berdoa untuk kita daripada kita berpuasa, awal puasa hinggalah kita berbuka. Itu dia. Itulah keadaannya. Kemudian yang ketiga, apakah kelebihan yang diberi oleh Allah SWT pada umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa? Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu. Yang ketiga, dalam hadis ini kata setiap hari Allah menghias syurganya. Allah Ta'ala akan menghias syurganya. Kemudian berkata, apa dia? Summa yaqulu yushiku ibadi as-salihun an yulqu anhumul ma'unah wal adza wa yusiru ilaik. Yang mana di sini bahawa kelebihan yang ketiga Allah Ta'ala bagi pada umat Nabi Muhammad SAW ialah setiap hari Allah menghias syurganya. Kemudian berkata, hamba-hambaku yang soleh ini ingin melepaskan beban dan penderitaan, serta mereka rindu untuk memasuki-Mu, wahai syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah kelebihan yang ketiga. Maknanya hari-hari yang kita lalui di bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala telah perintahkan para malaikat dan mereka-mereka yang telah ditakdir Allah Ta'ala ni untuk menghias syurga untuk orang-orang beriman, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dipesan pada syurga, kata, wahai syurga, hamba-hambaku yang soleh ini ingin melepaskan beban dan penderitaan dan mereka rindu untuk memasuki-Mu, wahai syurga. Maknanya Allah Ta'ala telah bersiap sediakan syurga untuk kita bila kita hadapi Ramadan, puasa dengan penuh rasa kesyukuran dan penuh rasa tanggungjawab dan rasa kerelaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya mudah-mudahan puasa kita ni pada tahun ini mudah-mudahan lebih baik dah berbanding pada tahun-tahun yang sudah. Mungkin sebelum ni kita hanya sekadar menahan lapar dahaga. Mudah-mudahan tahun ini bukan sekadar kita menahan lapar dahaga saja, bahkan kita berpuasa ingin semata-mata mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila kita berdoa ni, kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita berdoa, ya Allah, Tuhanku, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah untuk dapatkan redha-Mu ya Allah dan syurga-Mu ya Allah. Kalau setengah orang dia inginkan syurga Allah, tak ada masalah. Tapi yang terbaik kita sebagai hamba Allah ialah kita ingin mendapatkan redha Allah. Bila Allah dah redha pada kita, maka semua yang Allah bagi nikmat kita akan dapat perolehi dengan nikmat-nikmat yang tidak disangka-sangka. Bahkan nikmat yang di akhirat lagi Allah akan bagi lebih banyak lagi di sisi, insya-Allah. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, izinkan saya huraikan sikit tentang ni sebelum saya sambung kembali tentang perbincangan 10 malam terakhir ni, sebab kita nak lihat kelebihan-kelebihan Ramadan ni supaya kita tidak tertinggal ataupun terlepas peluang yang ada ni. Jadi yang keempat, yang mana kalau kita perhatikanlah hadis ini, kata kelebihan yang keempat yang diberi oleh umat Nabi Muhammad SAW, wa tusaffadu fihi mardatus syayatin. Yang mana yang keempat, pada bulan Ramadan, maka dilihat di sini bahawa kelebihan yang diberi umat Nabi Muhammad SAW, iaitu syaitan-syaitan ni akan dibelenggu. Syaitan-syaitan dibelenggu hingga mereka dapat berleluasa mencapai apa yang dapat capainya pada bulan lain.
Dalam setengah hadis kata dibelenggu syaitan-syaitan yang ganas. Syaitan-syaitan yang ganas ni akan dirantai, maka dia tidak dapat lagi cuba menghasut ataupun cuba mencari peluang untuk merosakkan anak Adam, untuk umat ataupun umat Nabi Muhammad SAW agar melakukan perkara-perkara yang tidak baik berbanding bulan-bulan yang lain. Sebab tu kalau kita lihat bulan Ramadan ni kita mudah buat perkara-perkara yang baik kerana kita telah dijauhkan daripada syaitan-syaitan yang ganas ini, yang tidak elok ni. Tapi kadang Ustaz kata, betul Ustaz, tapi kita tengok ada juga orang tak puasa, ada juga orang yang buat benda-benda yang maksiat. Macam mana Ustaz? Jadi kita jawab perkara ini, kita sedia maklum lah. Perkara ni walaupun syaitan-syaitan ganas telah dirantai, tapi sebelum datang Ramadan, mereka-mereka ni telah dibiasakan ataupun telah sudah melakukan perkara-perkara yang tidak elok sebelum bulan lain. Maka tidak mustahil kalau dia tidak bertaubat kepada Allah SWT, dia akan melakukan perkara-perkara yang tak elok juga pada bulan Ramadan. Ya'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan tuan sekalian, kita semua yang pada saat ini yang mengikuti perbincangan tentang persiapan ataupun apa yang kita lihat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW, dan pada saat ini yang kita cuba kita hayati bersama, mudah-mudahan kita antara hamba-hamba Allah yang diberi oleh Allah SWT peluang untuk memperbaiki amal-amal kita di sisi Allah SWT, agar kita dapat mempersiapkan diri hidup kita sebelum kita bertemu dengannya dengan amal-amal soleh di sisinya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya tuan sekalian, itu yang ketiga. Maka kita lihat di sini bahawa kelebihan yang ketiga ni ialah keadaan di mana syaitan yang ganas ni tidak akan berleluasa lagi, mereka akan dirantai. Dan disebut juga yang keempat, apa dia di sini, wayughfaru lahum fi akhir lailah, dan diampunkan pada mereka pada malam yang terakhir di bulan-bulan itu. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, qila ya Rasulullah ahiya lailatul qadr. Maka ditanya oleh para sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah itu malam Lailatul Qadar? Adakah itu malam Lailatul Qadar? Maka baginda bersabda, la, walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Maka dilihat di sini bahawa ditanya oleh sahabat Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, adakah itu Lailatul Qadar? Sebab disebut Rasulullah kata akan diampunkan mereka pada malam yang terakhir di bulan-bulan itu. Maka Rasulullah kata tidak, akan tetapi sesiapa yang buat amalan pasti akan diberi ganjaran. Maknanya setiap amalan yang kita buat tu pasti akan diberi ganjaran oleh Allah SWT bila kita bersungguh-sungguh mencari keredaan daripada malam-malam bulan Ramadan yang mulia ini. Itu maksudkan, kalau kita lihat Ramadan kita lalu ini, kita ambil peluang di saat kita ada kesihatan, tubuh badan yang baik, kita cuba gagahkan diri kita lah, paksakan diri kita untuk sentiasa berusaha mencari kekuatan pada 10 malam terakhir. Biasanya 10 malam terakhir ni cabarannya pun boleh tahan jugalah. Kadang-kadang kita pun 10 malam terakhir Ramadan ni dah semakin dekat dengan akhir Ramadan, kita dah dengar lah macam-macam lagu-lagu raya pun dah semakin banyak dengar lah sekarang ni kan. Kadang-kadang pada sebelum Ramadan lagi dah keluar lagu raya dah. Berlalulah sudah Ramadan, juga gitu. Berakhirlah puasa, padahal puasa tak habis lagi. Puasa tak habis lagi, lagu tu dah keluar banyak kali dah. Macam mana ni kalau kita bayangkan Ramadan ni tetamu yang kita undang, tiba-tiba kita abaikan dia, kita cari orang lain, kita biarkan dia, kecil hati. Jadi tuan sekalian, sebenarnya memang tak salah kalau kita bersedia untuk persiapan yang seterusnya, tapi alangkah baiknya kita beri tumpuan, beri sedikit tumpuan agar kita sentiasa dapat peluang yang terbaik dalam bulan yang barakah ini untuk kita fokus kembali tentang amalan-amalan yang boleh kita buat nilai tambah dalam persiapan kita dalam bulan yang penuh mulia ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian,
Pada malam Lailatul Qadar ni, sebab tu kita lihat malaikat sebenarnya akan bertebaran di atas muka bumi, maka dia akan menghapuskan penguasaan para syaitan. Dan lihat di sini bahawa Lailatul Qadar ni satu malam yang mana kalau bila berlakunya, malaikat akan bertebaran di atas bumi. Malaikat ni akan turun ke muka bumi. Seperti mana dalam firman Allah SWT, bala auzubillahi syaitanir rajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam tu, nyatakan dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, para malaikat dan ruh, tanazzalul malaikat warruh. Kalau kita salah tafsir, kita ingat turunnya malaikat dan ruh-ruh orang Islam. Tidak. Tanazzalul malaikah, turunnya para malaikat, warruh iaitu Jibril. Ruh ni ialah Jibril, turun dengan izin Tuhan, dengan izin Allah SWT, untuk mengatur semua urusan. Biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Jadi kalaulah kita antara hamba Allah yang berpeluang untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, bahkan Rasulullah kata antara sekurang-kurangnya kalau kita dapat menghidupkan malam tu dengan sekurang-kurangnya solat isyak berjemaah, paling kurang solat isyak berjemaah, kemudian mungkin disebabkan atas sebab-sebab tertentu tak sempat kita meneruskan sembahyang sunat, tarawih dan sebagainya, kemudian kita esoknya kita gagahkan diri untuk hadir solat subuh berjemaah juga, maka Rasulullah kata seolah-olah kita telah menghidupkan separuh malam daripada malam-malam yang barakah, ataupun malam-malam yang kita lalui, terutamanya malam Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, di kesempatan ini kita lihat di sini bahawa malam-malam yang kita lalui ini malam-malam yang penuh keberkatan, malam-malam yang banyak kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam musnad daripada Abu Hurairah, saya bawa satu hadis yang lain juga, yang mana Rasulullah bersabda, Al-malaikatu tilkal laylah fil ardi aksaru min adalil hasa. Nak cerita di sini tuan-tuan sekalian, bilangan para malaikat yang ada di atas muka bumi itu, nyata dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW daripada Al-Musnad, iaitu tilkal laylah fil ardi aksaru min adalil hasa. Apa dia itu al-hasa dia? Malaikat atas bumi pada malam itu lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil. Batu kerikil ni kalau kita perhatikan, batunya kecil-kecil lah, batu kecil-kecil tu, kerikil kat dunia kalau kita nak kira tu memang tak terhitung lah berapa jumlahnya kan. Jadi di sini nyatakan oleh Rasulullah SAW, al-malaikah, para malaikat ni ketika malam tersebut turun ke bumi lebih banyak ataupun lebih ramai, banyak jumlahnya daripada jumlah batu-batu kerikil. Masya Allah, malaikat sangat banyak. Malaikat sangat banyak jumlahnya. Kalau kita perhatikan, memang ada setengah riwayat katakan jumlah malaikat ni lebih banyak jumlahnya daripada jumlah para manusia ni atas bumi ni. Sangat ramai. Dan jumlah mereka bertambah-tambah ramai lagi, berganda-ganda lagi ketika malam yang penuh barakah, itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Mereka datang turun ke muka dunia ni untuk mendengar doa-doa hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Sahih Ibn Hibban daripada Jabir radhiyallahu an, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda berkenaan dengan malam Lailatul Qadar ni, yang mana Rasulullah kata, la yakhruju syaitanuha hatta yakhruja fajruha. Maksudnya syaitan tidak akan keluar padanya melainkan apabila keluar fajar. Syaitan terhalang untuk keluar kerana terlalu ramai jumlah para malaikat pada malam tersebut. Masya Allah, terlalu ramai, terlalu banyak jumlahnya. Inilah perkara-perkara yang dilihat dalam kelebihan-kelebihan pada malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam disebut juga dalam Al-Musnad daripada hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Saya ambil
banyak intipati daripada kitab Lataif al-Ma'arif. Saya suka ambil kitab ni kerana banyak perkara-perkara yang disampaikan oleh pengarang kitab ni, musannif kitab ni, yang boleh kita jadikan sebagai rujukan, terutama saya sendiri dan kita semua dalam kita memahami kelebihan-kelebihan yang Allah bagi pada kita semua, iaitu pada 10 malam terakhir ni, yang mana dinyatakan dalam hadis daripada Ubadah bin As-Samit, seorang sahabat perawi hadis baginda Rasulullah SAW. Pada malam itu la yahillu liqaukabin an yurma bihi hatta yusbiha wa inna amarataha anna asy-syamsa takhruju sabihataha mustawiyatan laysa laha syu'a'un misla al-qamari lailatal badri la yahillu lisyaitani an yakhruja ma'aha yawma iz. Pada malam itu dinyatakan tidak dihalalkan bagi bintang-bintang untuk dilemparkan hingga pagi, dan tanda-tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit merata. Pancaran cahaya tidak seperti rembulan pada malam purnama, dan tidak halal bagi syaitan untuk keluar saat itu. Nak cerita semua sekalian, para hadirin dan hadirat, sidang pendengar, sidang penonton yang saya kasih lagi, saya sayangi, bahkan sesiapa saya menonton adalah orang yang saya kenali, orang yang soleh, orang guru-guru yang saya kasihi, yang saya hormati, dan sesiapa sahaja yang ikuti saat ini, yang mana boleh saya kongsikan tentang hadis pada Ubadah ni, yang mana Ubadah bin Samit beliau mendengar Rasulullah kata bahawa pada malam Qadar itu, pada malam itu tidak dihalalkan bagi bintang-bintang untuk dilemparkan hingga pagi. Maksudnya di sana itu keadaan suasana malam tu boleh kata bintang-bintang boleh kata tidak begitu kelihatan, dan pancaran cahaya matahari ketiga itu pada waktu siangnya terbit merata dan tidak seperti rembulan pada malam purnama, tidak begitu menyelah pada siangnya. Jadi ketika itulah disebut dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana keadaan jika berlakunya pada malam Qadar. Suasana ketika itulah, suasananya keadaan tu agak tenang, dan bagi mereka-mereka yang cari peluang itu, mereka akan dapat merasai sesuatu yang agak berbeza pada malam yang lain. Jadi kadang orang kata, adakah malam Qadar ni peristiwa yang ganjil berlaku? Contohnya ada air yang beku ke, pokok yang tunduk-tunduk ke bumi ke, macam mana? Betul ke Ustaz? Itu saya susah nak huraikan. Yang saya nyatakan sini bahawa inilah keadaan yang berlaku, bahawa pada malam tersebut keadaan binatang-binatang untuk tidak dihalalkan bagi binatang-binatang untuk dilempar ke pagi, dan tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit merata. Saya betul kembali, pada malam itu tidak dihalalkan bagi binatang-binatang untuk dilemparkan hingga pagi, dan tanda-tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit merata. Maksudnya keadaan matahari itu pada waktu siangnya, dan keadaan pancaran cahaya tidak seperti rembulan pada malam purnama, tidaklah terlalu terang pada waktu siangnya. Jadi ketika itulah disebut sebagai para alim ulama mengatakan sebagai tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi dilihat sini bahawa daripada Ibn Abbas, beliau berkata syaitan akan muncul bersama munculnya matahari pada siang hari kecuali pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar diriwayatkan oleh hadis yang kata syaitan tidak akan dapat muncul kecuali hari-hari yang lain, kerana ketika itu banyaknya jumlah para malaikat yang memenuhi alam ini dengan keberkatan malam Lailatul Qadar. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat di sini bahawa di sini Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersungguh-sungguh mencari peluang-peluang yang ada dalam 10 malam terakhir. Jadi saya juga lah saya menasihati diri saya dan tuan-tuan para hadirin agar kita akan sentiasa dipermudahkan oleh Allah SWT untuk menambah-nambah perkara-perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi dalam perkara ini saya akan kongsikan sedikit daripada Abu Hafiz Abu Nuaim. Beliau menukilkan sebuah hadis dengan sanad padanya ada yang lemah daripada Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Kerana Nabi SAW bila syahida Ramadan, apabila Nabi SAW apabila masuknya bulan Ramadan, baginda akan apa dia? Qama wa nama. Baginda akan bangun menunaikan solat dan tidur. Apabila telah masuknya malam yang keempat, fa iza kana arba'an wa ishrina. Apabila pada masuknya pada malam yang ke-24, baginda langsung tidak tidur. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hafiz Abu Nuaim. Tapi hadis ni sanadnya agak sedikit lemah. Tapi bukan kata lemah tu dhaif. Lemah tu maksudnya kurang kuat. Tapi disaksikan bahawa Rasulullah SAW akan kurang tidur lah pada saat-saat pada malam berbaki 7 hari pada malam terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi kalau setengah ulama kata 7 hari berbaki, maknanya dikira pada malam yang ke-24 lah. Malam ke-24 Rasulullah semakin menambah-nambah amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ini kita dapat faham bahawa kemungkinan masuk di sini menghidupkan malam ialah baginda beribadah sepanjang malam. Rasulullah mungkin di sini kita dapat faham Rasulullah tak tidur, mungkin Rasulullah berjaga malam, mungkin Rasulullah berehat seketika, tapi Rasulullah banyak menambah-nambah amal soleh dalam pada malam-malam terakhir, terutama pada malam yang keempat dalam bulan Ramadan. Ini dah kita lihat amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bahawa kita akan lihat sikit beberapa perkara dalam amalan-amalan sunnah baginda Rasulullah SAW. Bila kita perhatikan Rasulullah SAW dalam satu yang dibawa oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta ni, bahawa dalam satu keadaan lain kata balaghani anna Ibn al-Musayyib qala man shahida al-isya Lailatul Qadri yakni fi jama'ah faqad akhadha bihazzihi minha. Telah sampai kepadaku bahawa Ibn al-Musayyib berkata, sesiapa yang menunaikan solat isyak pada malam datangnya Lailatul Qadar, iaitu dengan berjemaah, maka dia telah mengambil bahagian ganjaran daripadanya. Jadi kalau kita lihat di sini tuan-tuan sekalian, para alim ulama telah menukilkan beberapa perkara tentang kelebihan-kelebihan malam yang barakah ni, 10 malam terakhir ni. Kita akan lihat bahawa sekurang-kurangnya kita dapat melaksanakan solat isyak berjemaah paling kurang. Jangan kita tertinggal lah perkara-perkara yang terbaik ni. Kalau kita ambil peluang, kalau kita dalam bulan Ramadan ni, kita cuba cari masa-masa aktiviti kita ni dengan mencari waktu-waktu untuk kita melaksanakan solat berjemaah. Terutamanya disebut sini bahawa antaranya adalah solat isyak berjemaah. Solat isyak berjemaah paling kurang kita dapat menghidupkan perkara-perkara yang baik, kerana ia menyatakan bahawa seolah-olah kalau datangnya pada malam Lailatul Qadar dengan berjemaah, maka dia telah mengambil bahagian ganjaran. Dia akan dapat bahagian ganjaran daripada kelebihan-kelebihan malam Lailatul Qadar, masya-Allah. Jadi sekarang ni dalam tempoh PKP ni, sekarang ni insya-Allah lah, PKPB ni kita telah berpeluang lah untuk melaksanakan solat isyak di masjid. Jadi ambillah peluang, pergilah ke masjid, jangan kita lepaskan peluang untuk kita sama-sama solat berjemaah. Mungkin sebelum ni kita berjemaah di rumah tahun yang lepas, maka keadaannya tak sama seperti tahun ni. Sebab itulah setengah orang kata kalau kita sebelum ni kita berpuasa, buat ibadah di rumah, kita kurang bercakap tentang hal-hal orang lain, maka bila kita dah berpeluang untuk hadir ke rumah Allah untuk solat berjemaah, maka kita jagalah kualiti ibadah kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang mudah membicarakan kelemahan ataupun masalah-masalah keburukan orang lain, yang mana akhirnya ibadah kita buat ni menjejaskan kualiti kita di sisi Allah Ta'ala. Bahkan nilai ibadah kita semakin kurang. Kerana apa? Kerana telah dicemari dengan kata-kata, sikap kita, perbuatan kita yang kita tak sedari. Jadi nasihat saya dari tuan-tuan, para hadirin Allah sekalian, bila kita dah berpeluang untuk kita memenuhi rumah-rumah Allah, penuhilah dengan berzikir, bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah cara-cara yang terbaik, ruang-ruang terbaik untuk kita mendapatkan keberkatan di sisi Allah SWT dengan amal-amal soleh kita, insya-Allah.
Sebab apa? Rasulullah pernah menyatakan man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan kata-kata yang tidak baik, tidak kata-kata yang tidak elok ni, maka jadi nilai puasa yang pahala yang diberi oleh Allah SWT kepadanya sia-sia saja. Puasa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita telah dapat membicarakan hampir kurang sejam pertemuan kita pada saat ini. InsyaAllah nanti pada sesi yang seterusnya saya akan menyambung kembali tentang amalan-amalan yang masih lagi kita rasa belum selesai perbincangan kita pada sesi yang pertama ni, yang mana kita lihat di sini Rasulullah SAW menganjurkan kita menghidupkan malam-malam yang mulia ini dengan amal-amal soleh. Dan insya-Allah pada sesi yang kedua ni saya akan perincikan bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia menghidupkan malam-malam terakhir dengan perkara-perkara baik, yang mana insya-Allah saya akan berkongsi pada sesi yang kedua nanti pada pertemuan yang seterusnya tentang 6 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana mudah-mudahan bila kita mengamalkan 6 sunnah ini, mudah-mudahan kita akan dapat banyak kelebihan-kelebihan dan keberkatan-keberkatan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi amalan-amalan beliau. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sebentar ini tadi dapat memberi manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini pada saat ini akan mendapat keberkatan dan rahmat di sisi Allah SWT. Jadi sekadar itu saja untuk pertemuan sesi yang pertama. Saya akan tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jadi kita akan insya-Allah kita akan sambung sesi yang kedua pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan nanti akan lebih memfokuskan apa yang kita lalui, kita perhatikan daripada persiapan 10 malam terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita akan sentiasa diberi peluang oleh Allah untuk menambah amal-amal soleh di bulannya, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Jadi kita tangguh dulu pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada sesi yang seterusnya, insya-Allah.